Okay, semua orang boleh dengar Ada yang tak boleh dengar? Saya unmute semua Ya, dengar. Boleh. dengar. Boleh. Kita cuba buat PBL ni. Cuba buat PBL ni. Dalam sekejap je. Kena kurangkan sikit lah dia punya tu. Dia punya volume lah, nanti dia ada kurang sikit lah dia punya tu. Dia punya volume lah, nanti dia ada echo. Kalau boleh pakai earphone lah. Kalau tak boleh pakai earphone lah. Kalau tak dapat pun kurangkan sikit. Tapi masa saya bagi penerangan nanti saya mute kan. Lepas tu nanti lepas siap penerangan nanti saya buka unmute semualah. Nanti boleh tu tanya So sekarang ni pukul 2.18 kita akan mulalah. Dia tak lama sekejap je, mungkin dalam 40 minit ke gitu. Sebab kalau awak tengok dekat dalam kita punya blog tu, saya dah bagi recorded yang section 1 punya. So basically yang tu pun dah cukup dah sebenarnya. Recorded ni section 1 part 1 part 2. So basically yang awak punya ni section 2 dengan section 3 nanti hari Rabu sebenarnya just review saja. Basically you dah boleh tengok dekat sini dan you dah boleh buat sebenarnya. Cuma saya nak kena tunjuk juga mungkin just sepintas lalu je, mungkin dalam setengah jam saya cuba habiskan dua soalan ni. Sebenarnya you boleh tengok dekat sini lah dua soalan ni supaya you nampaklah dia punya cara dia bukan hanya melalui recorded punya. Okay, so and then untuk submission saya dah sediakan dia punya folder dia untuk session 1, 2, 3 lah. So dekat sini So awak klik pada link tu and then ikut pada section. Awak kena buat dia bukannya demo face to face. So kena masukkan section 2, kena masuk dalam section 2. Dekat sini dan masukkanlah. Saya belum letak lagi PBL 1, 2, 3. But basically awak kena buat apa tu? Ikut section lah PBL Ikut section. Awak punya kalau cek section 1, kalau section 1 tu dia dah ada, saya dah create dah. Okay. So kalau saya klik kat section 1 dia ada PBL 1, 2, 3, 4, 5, 6. So just letak dekat dalam tu je. Dan punya dalam section 2 lah masing-masing. Kat sini. Ikut submission ni ikut group lah. Tapi awak kena buat lah, kena buat video presentation lah. Siapkan dulu dia punya tu. Bila nak tunjukkan dia punya actual apa yang awak nak tunjukkan tu, contohnya dekat sini. Create 3 VLANs. So once dah created tinggal tunjuk je lah. Tak payah tunjuk masa awak buat. Dah selesai semua baru yang hasilnya tu awak tunjukkan. Contohnya battery 3 LAN, so just tunjukkan aja. Kita ada berapa LAN? VLAN 1, VLAN 2 and then VLAN 3. Ada tunjuk macam tu dah cukup dah. And then apa setting yang awak buat. Contohnya dekat sini setting VLAN 1 ada 92.168.1.0/24. Macam tu lah. Okay. Dan 2 dan 3 dekat sini. Lebih kurang macam tu. Saya dah tunjuk dekat ni section 1 untuk yang soalan 1 ni dengan 2 VLAN sahaja. So anyway saya tunjuk dekat awak lagi sekali. So kita sekejap Saya punya timing ni yang saya dah buka ni dah 24 minit. Limit dia 45 minit. Jadi mungkin selepas 45 minit kalau awak nampak lah yang dekat sini ni kan. Mungkin awak tak nampak dekat sini. Saya besarkan mungkin awak boleh nampak. Tak nampak. Tu kelihatan tu 24, 29 tu kan. 24, 29. Itu dia punya time lapse tu. Maknanya dah 24 minit, 25 minit lah running. So 45 minit sahaja dia akan disconnect and then disconnected and then lepas tu kita kena create new session. Okay. Anyway.
Okay, so yang soalan satu ni, soalan satu, saya tunjukkan dekat awak macam mana cara nak buat. So saya buka ni. Saya buka packet tracer ni, dan apa yang awak kena buat, soalan dia macam mana? Create tree VLANs infrastructure like the one shown in figure 1 below. So buat macam ni lah, tapi saya tunjukkan dua je. Lepas tu add LAN for system admin and configure telnet services. So basically awak kena add, sebenarnya just tambah admin saja dekat sini. Dia ada 3 VLAN je. So tambah satu lagi sistem admin, dan sekarang dah ada marketing, accounting dengan sales, kan tambah lagi satu. So saya buat dua je. Okay. Nanti pasal baiklah. And then so that the system admin could telnet from them from managing the network. So basically yang kita nak create telnet ni satu. Okay. Apa dia? Yang sistem admin sahaja. But then kita boleh, saya tunjukkan macam mana VLAN 2 dan VLAN 3 boleh telnet dekat apa nama, switch sekali. Satu cukup lah kot. Okay. Yang dekat section 1 saya tunjuk 2, tapi saya tak create sistem admin. Saya cuma tunjuk VLAN 1 dan VLAN 2. So anyway, untuk yang awak ni saya try create VLAN 2, 2 VLAN, satu marketing, satu admin. Okay. So kita buka tu. Tarik switch dekat sini. Tarik switch. Okay, tarik switch. Okay. Ya, slow sikit saya punya untuk dia sticky komputer saya. Okay, dua PC. Okay, ada dua PC. So, dua PC ni kita, satu sistem admin, satu sistem admin, satu marketing. Ya, marketing. Okay, so kita buat marketing dengan sistem admin. So then, so kita sambungkan. Baik, okay. Saya kena bagi tahu yang untuk kedatangan ni awak kena ni lah pergi dekat tu, dekat blog tu, klik pada attendance. Dekat sini attendance lab PBL 1. Okay, ni untuk attendance lab PBL 1 online, pergi dekat attendance record. Okay, and then just masukkan awak punya particular dekat situ. Awak sekarang ni ada berapa orang yang dah register, dah masuk baru 14 orang. Anyway, so attendance record ni awak masukkan awak punya section, nama dengan matrix, dan submit. Automatically dia akan masukkan dia punya time log lah. So saya tahu yang klik pukul 8, yang klik pukul 2, saya nampak daripada situ. Okay. So anyway, saya just close yang ini. Itu akan masukkan lah sebelum kita shutdown kita punya, sebelum kita selesai lah FOC ni. Sekarang ni awak semua ada 14 orang. Okay, so adakah awak dengar kelas ke ataupun awak punya tu? Najmi? Nani? Boleh dengar? Jelas. Ini saya pakai mic, special mic tak ada, saya pakai built-in saya punya komputer. Special mic. Baiklah. Tapi at least awak dengar lah. Kurang-kurangnya kita dapat belajar lah. Kalau kita nak tunggu minggu depan lagi, kita tahu lagi kita asal ni akan berapa ni. So saya ingatkan semua. Nanti kalau apa-apa nanti awak ambil awak. Lepas awak awak boleh
Okey, saya continue So tadi kita dah tarik kita dah tarik switch. Okey, so sekarang kita sambungkan di antara switch dengan LAN ni. So basically kita ada dua LAN lah, sini satu. Okey, LAN satu. Yang ini saya letak 192.168.1.0/24. Ini LAN satu Okey. Basically kalau satu switch tu kita tak boleh sebut LAN lah, kita kena sebut VLAN ni. So ni VLAN satu. Dan yang sebelah sini saya just copy je, tekan control and then drag. So ni VLAN 2 lah. Okay, so VLAN 2. VLAN 2 ni kita taruh 2.0 So ni dia punya network address dia. Tapi yang tengok unstable. Saya punya connection lah unstable. But anyway, mungkin boleh dapat lah saya apalah, mungkin ada lah kat ni. Okay, anyway, saya just sambung je dulu. Saya punya network unstable. Sambungkan. Okay. So once kita dah sambung ni, kita yang ni kita bagi IP lah. Ini 1/24. Okay. Ini VLAN 2, yang ini saya letak admin, sistem admin admin. Yang ini just marketing je. So ini ialah 24 lah. Tapi 2 dah ada dah dekat yang sebelah sini. Dah ada 2. Saya letak lain lah sini. Saya letak 10, VLAN 10. Okay. So saya letak dekat sini VLAN 10 lah. Okay, boleh Sini VLAN 20. Sistem admin. Saya tak mau ada clash kat situ. Okay. So ini kita letak 20 and then 20 dekat sini. Sebab untuk awak tu awak boleh buat semua macam yang section 1 tu VLAN 1, VLAN 2 ataupun any VLAN number pun boleh sysadmin. So sekarang apa yang kita nak buat adalah kita nak telnet, kita nak manage network kat switch ni menggunakan PC lah daripada sistem admin. Daripada sistem punya 1 kat sini. Kita belum bagi IP address lagi. Sekarang ni apa yang kita nak buat adalah first kita kena buat kita kena create VLAN. Okay. Create VLAN. Lepas tu baru kita untuk telnet ni memang kita kena set up configure telnet punya configure telnet punya VTY terminal. VTY terminal. Dia punya password dia. Dan dia punya yang user admin lah, admin kena ada username password. So, lepas tu ini sekali je kalau nak buat sama ada VLAN 10 dan VLAN 20 buat telnet sekali, tapi sebenarnya sekali je. Kemudian yang ketiga kita kena bagi IP address dekat interface dekat VLAN. IP address assigned to VLAN. Yang kita nak telnetkan tu. Okay. So sekarang kita nak buat VLAN. So apa yang kita nak buat ni? Kita nak buat managing network through VLAN telnet, through telnet. So cara dia itulah managing network through managing the system admin nak manage network menggunakan telnet. So kita create VLAN dekat sini. Of course yang ni VLAN 20. Kita kena create dua lah, VLAN 10 dengan 20. So pergi dekat sini. Okay. Pergi dekat config. Kita nak create VLAN, pergi dekat VLAN database and then VLAN 10. Okay. Add. So dah ada 10. Satu lagi 20 20. Tak boleh lagi Ni tak boleh ni. Okay, ni. VLAN 20. Ada dua
So dah ada 2. So dan sekarang ni kita ada 2. Yang kita nak buat ialah yang ini untuk port yang ini untuk fast Ethernet 1 ni untuk VLAN 10, fast Ethernet 2 untuk VLAN 20. So dan kita kena bagi fast Ethernet 1, okay. Yang ini kita kena bagi dekat VLAN 10, okay. Fast Ethernet 2 kita kena bagi dekat VLAN 20. Okay. Sorry. 2 access 20. Okay dah. Right, so kalau you tengok dekat sini, apa kita buat tadi, switch port 1, interface fast Ethernet 0/1, kita bagi dekat VLAN 10 dan fast Ethernet 0/2 ada masalah sikit. Lepas tu kita bagi dekat switch port VLAN 20. Okay. So then, sekarang ni kita dah selesai yang ni. Apa yang kita nak buat adalah, kita dah ada VLAN. Kalau kita hover dekat situ, dah ada, okay, dah ada fast Ethernet. Kita dah letak VLAN 10 atas, VLAN 10 dengan 20. Kemudian kita dah create VLAN tapi masih down lagi. So kita nak yang dekat bawah tu host name switch VLAN 1 baru 1 kan. Kita nak kena create tu VLAN 10 dengan 20 dekat situ. So cara dia ialah pergi dekat sini, kita kena bagi interface IP address. Pergi dekat CLI. So saya control Z dulu. Okay. Lepas tu apa kita nak buat lah, kita nak pilih interface. Kita nak bagi IP address ni. Ini kita nak bagi IP address ni. Kita nak bagi configure IP address dekat yang nombor 3. Nombor 3 ni okay. Yang ini belum lagi, yang 2 tu belum lagi. Kalau kita nak buat sekarang pun boleh juga. Tapi kita buat IP address dulu. Assign to VLAN 10 dengan VLAN 20 ni. Okay. So klik pada switch. Okay, dekat sini. Kita pilih interface, enable dah. Lepas tu kita pilih interface VLAN 10. Okay, so sekarang dia dah change state to up, dia dah okay lah tu. So and then kita bagi IP address. So untuk telnet kan VLAN 10 ke switch ni kita bagi dia punya telnet dia. So telnet to switch kita bagi dia IP dia 192.168.10.200/24. Ini dia punya telnet. So yang sebelah sini sama jugalah tapi 20. Ctrl C, copy, saya letak kat sini. Okay. Yang ini 20. Okay. So then lepas tu apa kita nak buat ialah sekarang kita nak masukkan IP address ni. IP address. Yang ini untuk yang VLAN 10 punya IP address. So kita masukkan 192.168.10.200. Net mask dia. And then net mask dia 255.0. Okay. So yang ni okey dah. Kalau kita hoverkan dekat sini, dia akan keluar kat bawah tu VLAN 10 up, kemudian hostname switch, atas pada hostname switch tu bawah tu VLAN 10 up and 192.168.10.200. Maknanya dia dah okey. Sekarang tinggal buat yang 20 saja. Okey. So kita buat yang 20. Okey, kita buat yang 20 punya. So sama juga, yang ni kita pilih interface ni 20. Saya tekan up arrow key sampai dapat Lepas tu saya modify lah. Saya tekan down, tekan up dapat. Tekan 20, lepas tu enter. Dia dah up dah tu. Kita cuma belum bagi IP address lagi. So tekan lagi sekali enter. And then kita bagi IP address. Tekan up arrow key sampai dapat yang ni 200 lah. 20 dan 200. Okay. Lepas tu tekan enter. So dan sekarang dah okey lah. Dah dapat dah. So dekat sini kalau kita cek dah ada dah VLAN 20, VLAN 10, dia ada address dah siap. So apa kita nak buat sekarang ialah kita nak test connection.
Tapi sebelum tu kita kena buat configuration untuk VTY terminal password dengan user admin. Yang nombor 2 ni. Yang nombor 2. Kita nak buat sekarang. So, klik pada switch tu. Okay. Klik pada switch dan kita exit dulu, Ctrl Z. Okay. Ctrl Z. Kita buat tadi. Ni Ctrl Z ni. Ctrl Z. Okay. Lepas tu kita nak set dia punya password untuk telnet punya dengan sistem admin. First kita buat untuk username password untuk sistem admin. Control config T. Lepas tu kita bagi dia command enable secret. And then password dia ialah untuk sistem admin kita letak admin. Okay. Enter. So ni dah siap, yang admin punya dah siap. Okay, so next kita nak buat ialah kita nak bagi password dekat VTY terminal. Okay, sekarang kita nak yang ini dah siap, user admin, yang user admin nya dah siap ni, yang ni dah siap. Okay, tak nampak okay, anyway, yang sistem admin ni dah siap, tinggal untuk terminal je. So klik pada sini. Okay, lepas tu kita bagi password dia. Pilih dulu line VTY. And then kita pilih 0 hingga 4, ada 5 terminal saja. Lepas tu kita bagi password. And then yang ini telnet, kita just letak telnet je lah. Okay. And then kita enforce login. Dah selesai. Yang ini dah okey dah kot ni. So then yang dekat sini dah okey. Kalau kita nak tengok dia punya setting dia, setting running punya setting, kita boleh check ni dekat sini. Macam mana nak check? Ni Ctrl Z. Nak check running kita nak check dia punya setting yang kita buat ni, current setting yang kita nak buat. Cara dia show run config. So then kita boleh tahu. So, sekarang ni enable secret dah ada. Okay. Lepas tu kita ada VLAN 10. Okay. Kita ada VLAN 10 dan dia punya address dia 10 to 100. Dan kita ada VLAN 20, kita ada 20 to 100. Ada. Ni VLAN 1 interface dia. Okay. And then more, kita ada telnet, password dia .vty10 dan lagi dekat atas tu ada lagi apa? Kita ada password protection. Nah, anyway, ini dia punya running config dia. Kita belum save lagi. Kalau nak save, kena pergi dekat sini, tekan save. Ini akan save dia. Ataupun kita bagi command copy running config, startup config ini untuk save. Okay. So sekarang ni kita nak test sama ada kita ada connection ke tak ada dengan sini yang VLAN 10 ni. Sebab sebelum tu yang VLAN 10, yang ini kita kena ini satu ni sebenarnya. Kita test dulu. Yang F1 ni masih lagi udah ada. F1 tu kita dah set VLAN 10. So kita try Kita try test ada connection ke tak ada. Dekat PC desktop. Oh, slow sikit saya punya tu komputer. Jadi dekat sini kita try ping 192.168.10.200. Kita dapat ke tak dapat? First kita try pingin. Time out apa yang kita tu dekat sini kita dah bagi IP address belum? Oh, belum lagi. So then kita kena bagi IP address kat sini. So kita bagi IP address So bagi IP address dulu. IP address kita belum bagi lagi. 192.168.10.1. Invalid 192.168.10.1. Salah tadi bukannya sepatutnya dot bukannya koma. Okay. Ini dah selesai. Kita close. Dan kita test semula. Boleh tak?
First time out, second, okay dah. Third, okay. So sekarang 35% loss. Okay, mana okay lah, dah ada connection. So then kita telnet je lah. Up arrow key, and then tukar ping kepada telnet. Password dia tadi, yang ini untuk user access ni, admin. Admin ke apa? Admin. Telnet. Okay, telnet. Okay, telnet. Okay, dapat telnet. Password admin tu, kita enable baru keluar admin. Ni admin. So okay lah, kita dah dapat dia punya tu, telnet dia. Okay, so dah dapat dia. So then, yang satu ni dah dapat, semaknanya yang kedua ni pun boleh dapat juga. Okay, cara dia sama tadi, kita just bagi IP address dekat sini. Okay, bagi IP address, saya klik pada sini, desktop, IP config, dan kita bagi IP dia 192.168.20.1. Okay, so and then lepas tu kita okay. Okay, saya tak pernah nampak dekat sini. Okay, so ini saya disable stop video boleh? Okay, saya stop video nanti awak boleh. Okay. Right, so yang ini saya close. Okay, ini saya letak atas. Okay, so sekarang ni tadi kita nak buat apa? Saya dah bagi address. Apa lagi tadi saya nak buat? Dah share dah kot. Oh, nak buat dia punya tu kan, nak test connection. Daripada sini kita try yang ni. Okay, try connection, check connection dulu. Okay, so check connection ping dulu. Pergi dekat command prompt and then kita ping 192.168.20.200. Yang ini apa? Yang ini telnet untuk yang ni, telnet yang ni. Sorry ni telnet. Telnet dekat switch. Switchnya dekat sini. Okay. So okay kan? 25% loss kan? Kalau kita buat lagi sekali, of course dapat 100% punya 0% loss. So ni okay. So sekarang ni kita kalau nak tukar kepada telnet, up arrow key, lepas tu tukarkan ping kepada telnet. And then tekan enter. Yang telnet ni telnet punya password yang saya taruh tadi. Kemudian enable ni untuk user admin punya password, saya letak admin. So okay lah, ni dah okay. So untuk yang satu ni dah selesai. Yang satu punya soalan yang satu, create 3 VLAN infrastructure like the one. Okay, create dulu, lepas tu add VLAN untuk sistem admin. Tambahlah satu dekat sini, build configure telnet services. So ni dah selesai ya. So sekarang ni saya nak tahu kalau ada soalan. Saya unmute awak. Ada siapa-siapa nak? Siapa yang Aduh, okay, kalau nak tanya boleh tanya sekarang. Dia letak slowkan dia punya sound tu. Nanti dia ada echo. Terbaik pakai ni, pakai earphone lah kan. Dia nak tanya Mas Tura? Aziz? Dia nak tanya? Kalau tak kita terusnya. Dah lebih pun sebenarnya ni. 49 dah. Boleh tengok dekat sini kan? Ni tak nampak kot ni. bodoh tu kat mic, bodoh. Dia dah 49 dah. Dah lebih. Tapi masih jalan lagi. Saya tak tahu kenapa dia masih okey lagi. Biasanya bagi limit 45 minit je. Okay. Right. So boleh kita continue tak yang kedua?
Tinggal ni je, sikit je. Soalan nombor 2 saya nak ke sini. Boleh tak continue soalan yang nombor 2? Saya ingat yang ini awak boleh buat sendiri kot. Boleh. Boleh? Nak buat sendiri ke nak saya tunjuk? Boleh. Boleh. Sekejap je lah So, kita just ni continue. Dah 50 minit dah. Anyway, kita nak continue. Kita nak untuk yang soalan nombor 2 ni. Soalan nombor 2. So, soalan dia the villain of a company. Macam ni lah. Apa yang ada tu. Siapa yang tengah nyanyi tu? Saya mute-kan dulu you all punya. Nanti susah nak dengar saya punya. Saya mute-kan dulu. You all semua. Nak dengar saya je dulu. Okay. So sekarang ni kita nak buat yang soalan nombor 2. So dia punya soalan dia, the villain of a company is given as follows. Do configure, number 1, configure the villain given. So kita sekarang ada berapa villain dekat sini. Villain 1, 2 dengan 3. Ada 3 villain. So configure je lah villain, 3 villain tu. Okay. So nak configure villain, so awak kena create villain dulu lah kan. Tarik switch, create villain. Okay, cara dia villain 1. Untuk villain 1, hash tu dia punya prompt. Okay. Lepas tu, configure the network address. Dekat sini IP address lah. Of course, awak kena decide on network address lah kan untuk setiap VLAN. Betul lah tu. Then configure the IP address for the PC. Dan untuk setiap PC, awak kena decide on what IP address within dia punya VLAN tu. Kalau satu PC dekat sini, awak letak 1.1. 1.2. Yang server ni biasa letak dekat ujung-ujung lah. 200 ke, 250 ke, 251 ke, maksimum 254. Okay, lepas tu untuk yang kedua, VLAN untuk marketing punya, letaklah ni .2, .1, .2 ke gitu kan. Ini pun sama juga 3.1, 3.2. So simple je kan. Awak dah tahu macam mana nak create VLAN. Cuma sekarang ni saya nak tunjukkan kita nak buat connection di antara PC dengan server. PC dengan server. Kalau within the same VLAN tak ada masalah. Cuma yang ada masalah bila daripada VLAN lain nak access server. Cara dia macam mana? So basically dia ada 2 kaedah untuk kita nak buat lah. Pertama kita kena tukar. Kita tak boleh gunakan switch yang biasa ni. Kita kena tukar dengan menggunakan switch yang nama dia multi-layered switch. Ni. Switch yang ni. Ni multi-layered switch. Yang dia ada features dia, routing features. Dia ada routing punya capability. Dia boleh routekan. So instead of pakai yang ini, kita pakai yang ini. Tapi hari ini kita belum sampai lagi dekat sini. Kita masih guna yang ini. So dia ada option yang lain yang kita boleh guna ialah kita boleh tukarkan dia punya net mask untuk VLAN tu semua kepada 16. Okay, VLAN 1 16/16 kan. VLAN 2 16 dan VLAN 3. Jadi saya tunjukkan 2 VLAN saja. Satu VLAN pun dah cukup kot, dia sama aja. Okay, VLAN 1 untuk supaya kita boleh tukarkan kepada /16 dan kita test sama ada dia dapat connection tak dengan server ni. Of course yang ni boleh lah. Dekat dalam VLAN dia sendiri boleh. Tapi kalau daripada VLAN lain, saya nanti buatkan yang daripada VLAN tempat lain and then test dengan server. So sekarang kita nak kita buat. So first saya close dulu yang ni, banyak sangat dia punya. Ni close dulu, close, and then close. So sekarang ni yang ini kita delete lah, ni tak pakai. Kita cuma nak tukarkan aja. So first kita nak, yang ni saya letak, ni saya letak kat sini, ni saya letak kat sini, dan
kita nak tambah satu server. Pergi dekat sini dan tambah satu server. Yang server ni VLAN 3 lah. Okay, jadi saya letak dekat sini, saya tekan control and then saya drag yang ni VLAN 30. Okay. Saya letak dekat situ VLAN 30 ni server ni. Jadi 30 yang ini mungkin department lain lah kot, sales. Okay. Ni sales punya tu. So yang ini tak adalah, kita tak nak telnet dekat dia. Kita cuma nak access server je, ni server. So HTTP server, contohnya lah HTTP server. Ni kita nak access daripada tempat lain, daripada marketing, daripada sistem admin. So first kita kena bagi IP address dekat server ni, bagi dia .200/24. Ni kita letak 16 lah. Okay, 16. Oh, sorry. 16 16. So maksud dia apa? Dekat sini saya bagi full 192.168.30.200. Ni full. By right kalau 16, okay, kalau 16 punya tak boleh 192, dia kena 172. Dia type B, kelas B punya. Tapi untuk buat masa ni kita just gunakan type C je dulu dan kita test. Dia okey ke tak okey. Sepatutnya tak boleh So sekarang ni kita bagi IP dekat desktop, bagi IP dekat server. Yang ini ialah 192.168.200 and then ni adalah kelas B/16. Okay. Jadi tukarkan 255 kepada kosong. Okay. So sekarang ni kalau kita hoverkan, so kita dah ada 30.200. Okay, betul lah 30.200. So and then lepas tu kita sambungkan pergi dekat sini. So yang ini adalah port 3. So port 3 ni adalah untuk 30. Okay. Jadi untuk kita nak bagi dia supaya orang lain boleh akses, by right dia kena join dekat dia punya VLAN lah baru boleh. But anyway, yang ini sekarang ni dia VLAN fast ethernet ni, VLAN 1 punya sini, VLAN fast ethernet 1 ni VLAN 10. Okey. So saya nak kena tukar yang port ni kepada yang sama dengan sini, baru dia boleh ada connection. So for now yang ini 10, yang ini kita letak ni kita letak VLAN 1, kita letak balik yang ni VLAN 1. Okay. So then saya letak dekat sini fast ethernet. Ni fast ethernet ni saya nak letak dia VLAN 1. Okay. VLAN 1. So then fast forward kan. Ni. Okay. VLAN 1. Yang ini ni kita kena tukarkan kepada 16. Okay. Yang ini 16. Yang ini. Okay. So IP dia ni kita kena tukarkan jadi 16. Jadi kita kena tukarkan sini 16. Okay. Baru dia boleh akses. Okay. Baru dia boleh dapat akses. So kalau kita test, so sekarang kita nak test yang ini dengan ni server ni. Okay. Cara dia lah kita test menggunakan yang ni. Pakai yang ni. Sudah kita ping, boleh juga kita ping pakai yang ini. Kalau kita nak ping pakai ini boleh. So ping 192.168.30.200 kan. Okay. Dia okey. Dia boleh dapat. Okay. Nampak tak? 0% loss. Okay. So then cara lain kita nak ping ialah nampak yang ini kita delete dulu. Cara lain ialah kita guna ni pun boleh juga. Pergi ke sini. Ni pun sama juga sukses. Okey, ni sama. So yang 3 punya ni dah selesai lah sampai dekat sini. Okey. So kita dah, kalau kita nak test juga yang lain, contohnya dekat sini yang ini VLAN 20 punya PC 6 ni kita nak ping dekat sini boleh juga, tapi kena make sure yang ini adalah F2 ni kita kena convert into back to
default ni, baru dia okey. So sekarang ni 20, kita kena jadikan dia balik 10, 1. Sebab dia ingin ni adalah 1, baru boleh. And then lepas tu kita fast forward, yang ini IP dia /24 kita tukarkan kepada /16. Baru okey. So then kalau kita nak test sini, okey. Nak test, delete dulu. Test. Kat sini. Success. Okey. So sekarang yang soalan nombor 2 dah selesai. So, kita ada berapa? 1 jam. 1 jam sudah cukup sejam. So sekarang ni saya nak buka unmute semua. Siapa nak tanya boleh tanya sekarang. Saya nak tanya. Dah selesai dah ni lab kita. Dah selesai dah ni lab kita. Bisa? Nurul Syifa, dia nak tanya. Nurul Syifa, dia nak tanya. Memang Ada tak tanya? Bila submit? Submission biasalah kita ada, saya bagi 2 minggu lah. Okay, kalau minggu depan kabutkan 1 minggu, okay, kalau kabut. Tapi senang je kan ni kan? 2 minggu lah. Tapi senang je kan ni kan? 2 minggu lah. bayar ke apa? Submission tu bayaran ke? Tak, awak kena masukkan dekat dalam sini. Pergi dekat masukkan dekat dalam sini. Dia punya blog tu. Dia punya blog tu. Dekat sini link tu all section here submission dekat sini. Punya section ini masuk dalam section tu. Boleh? Nanti bila awak klik tu masuk section. Dekat dalam tu mungkin ada PBL 1, PBL 2, PBL 3 kan. Maksudnya kan ada folder ni. Belum ada lagi. Nanti awak kena create lah. So folder yang ini untuk PBL 1. Masuk dalam folder ni je. Tapi yang awak kena buat submission dia tu, awak buat dalam bentuk video boleh? Awak buat dalam bentuk video boleh? Ni. So macam mana awak nak buat? So cara dia adalah tengok dekat sini. Ini soalan tu. Saya ambil dulu nanti kan baru dengar saya nanti. Okay, so cara dia adalah untuk awak nak. Okay, so cara dia adalah contohnya soalan yang pertama. Soalan yang pertama awak nak buat dia punya dia punya laporan kan, bukan laporan lah sebab sebenarnya awak kena bagi demo tapi sekarang kita tak boleh ada face to face kan. So terpaksa kena buat dalam bentuk video lah. Jadi awak buat dulu dekat sini, okey. Contoh yang pertama tu awak dah siap dah semua kan. Lepas tu awak buat dia punya video yang tunjukkan yang pertama, create 3 VLAN infrastructure yang ni kan. Saya dah tunjukkan. Okey. 3 VLAN punya infrastructure. Saya tunjukkan yang pertama VLAN 1, yang kedua VLAN 2, ketiga VLAN 3. Lepas tu dia punya IP address, dia punya network address dia, network address. Dan untuk setiap PC awak tunjukkan ini dia punya PC punya IP address, ni PC punya IP address, tunjukkan macam tu. Okay, satu-satu. Okay. Kemudian berikutnya yang kedua tu add VLAN, awak tunjukkan juga VLAN yang awak tambah tu, contohnya VLAN 3. Awak tambah VLAN 3, tunjukkan ni ada VLAN 3. So yang ini add VLAN, tapi ni bukan sistem admin lah kan. Ini sistem admin ke? Tak ada nama Okay, sistem admin kalau letak sistem admin lah. Okay, so lepas tu apa yang awak kena buat? And configure the telnet services. Okay, tunjukkanlah dia punya telnet services dia. So telnet dia nak telnetkan dekat sini, nak tunjukkan dia punya telnet configuration, bagi CLI. So then awak kena tunjukkan dia punya tu. Enable. Awak tunjukkan dia punya configuration. Ini apa admin kan? Tunjukkan dia punya configuration. Nak show. Contohnya lah show. Okay.
Chronic config kan. So tunjukkan yang awak buat tu, ni more yang telnet punya ni kan. Okay, mana yang telnet punya? Okay, ni dia telnet. Guna virtual terminal 0 hingga 4 ada password telnet. Lagi apa? Lagi yang kena tunjukkan dekat sini dia ada VLAN punya. Dekat situ VLAN berapa? Sekarang ada VLAN 1 dengan 2. VLAN 3 tak ada telnet. So yang ada telnet dekat sini VLAN 1 dan 2. Tunjukkan macam tu je dah. Okey dah. Oh, dah selesai lah yang tu. Yang ni dah selesai. Okay, kemudian tapi kena dia nak kena proof yang dia boleh telnet, so then awak run telnet kat sini. So telnet daripada VLAN 1 pergi dekat sini and then awak tunjukkan telnet. Ni dia. Okay. So okey lah. Kalau nak try lagi sekali macam tu kita telnet kan. Okay, telnet. So okey lah kan. Sama je kan. Okay, connection refuse. Okay, dah tak ada kan. But anyway, okay. Maknanya awak dah boleh telnet lah. Sini kan telnet ni. Mana telnet ni? Oh tak ada. Anyway, aku dah tunjukkan lah. Kat sini. Telnet dia berapa? 2, ni 1.200. So, 1.200. Okay. Right. Ini baru betul kan telnet. Okay, enable. Okay, so dah selesai lah yang tu. Itu je. Maknanya satu group yang, kalau satu group dah siap tu, group yang lain insyaAllah boleh siap. Benda sama je. Yang penting awak kena buat sendiri. Tak dapat, tanyalah kawan. Okay, ada nak tanya lagi? Ya, unmute semua. Ada siapa nak tanya? In the video. Dalam video. Uploadkan kat dalam folder yang saya dah sediakan tu. Okay, ada lagi nak tanya? Saya nak tanya, Sir. Sir, mute Miza sir. Hit Miza. Kenapa? Tanya apa? Terus nak tanya kuis jadi ke Kuis kita postpone sikit sebab ada masalah. Mungkin minggu depan kita buat, boleh? Jadi boleh juga buat minggu ni, tapi macam yang lain semua kan dia dah patutnya minggu ni tak ada kan? Tak ada apa-apa. Minggu ni tak ada kan? Tapi kita continue juga lah. Sebab kalau kita tak buat lecture, tak buat lab, bila kita nak buat? Bukan tahu sampai bila benda ni kan? Siapa tahu? Tak ada siapa tahu kan? Kita continue je lah. Tapi untuk yang kuis tu kita buat minggu depan, boleh? Boleh. Saya rasa cukup setakat ni cukup dulu. Kalau tak ada boleh tanya kemudian lah nanti. Video ni sebagi nanti kan? Ni saya upload nanti. Kalau ada Boleh sir submit tadi? Ya. Apa dia? Submit. Submission 2 minggu. Boleh Sir, Ahad minggu depan ada kelas tak? Ahad minggu depan, sekejap 20 hari bulan Ya 22. Yelah cuti, ada cuti ke? Cuti ada cuti? Tapi hari Isnin. Isninnya cuti. Isnin cuti. So awak nak balik? Okey lah. 20 tu balik kampung. Sir balik kampung sir. Okay. So boleh lah. Kampung sir, balik kampung. Bulan cuti lah. Bulan cuti. Tapi yang 19 pun section 3 pun dia dah minta cuti dah.
Kita lagi 19 cuti. Okey, Cuti 22 section 1 dan 2. Okey. Dah. Ada lagi nak tanya? Okey, saya Terima kasih, thank you. Terima kasih, Terima kasih, sir. Terima kasih. Okey. Bye. I love you.